Assalamualaikum dan hai semua. Anda semua mesti pernah dengar jenama Nubia kan? Jenama Nubia ni fokuskan penghasilan telefon gaming premium menggunakan lencana Red Magic. Kalau anda perasan, telefon gaming Red Magic ni dimampatkan dengan segala ciri flagship yang anda boleh fikir. Macam kipas terbina, putar trigger dan yang paling penting, lampu RGB. Tapi sekarang, Nubia telah menyertai pasaran telefon gaming yang lebih bersebajet atau pemilik dengan model kelas permulaan yang dipanggil Nubia Neo 5G. Di Malaysia, ia dijual dengan harga RM899. Kebiasaannya, telefon gaming bawah RM1000 ni dikuasakan oleh SoC sama ada dari MediaTek siri Helio ataupun Snapdragon siri 4. Tapi bukan untuk Nubia. Nubia ambil pendekatan yang berbeza dengan menggunakan SoC daripada Unisoc iaitu Unisoc T820. Chip ni adalah sebuah chip baru dan tertinggi dalam hierarki chip tanggula Unisoc. Jadi, oleh kerana Nubia menggunakan chip Unisoc, mesti ada yang mempersoalkan kekuatan chip ni. Adakah ia layak digelar sebagai telefon gaming? Ini saya nak uji dan tunjukkan kemampuan sebenarnya. Bermula daripada luaran, rekaan badannya memang tampak seperti sebuah telefon gaming. Bahagian pada belakangnya menggunakan kemasan jenis plastik dengan lakaran mechanical unik yang menampilkan aura futuristik. Terdapat reka bentuk mata dan ruang pengudaraan yang memberikan kesan 3D jika ia terkena cahaya pada sudut tertentu. Nubia Neo 5G tersedia dalam dua varian warna dan unit di tangan saya ialah berwarna hitam Phantom. Pilihan warna selain hitam adalah warna kuning War Damage. Di sisi telefon terdapat butang kuasa yang juga berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Sementara di bawah, terdapat jack audio 3.5mm yang bersebelahan dengan port USB-C untuk mengecas. Sistem operasi menggunakan MyOS 13 berasaskan Android 13. Tapi, apa yang berbeza adalah antara mukanya didatangkan dengan tema baru iaitu Texture Damage Maker. Salah satu perkara di Neo 5G yang dipinjam dari Red Magic adalah aplikasi Game Space. Ia membolehkan pengalaman gaming disesuaikan mengikut keperluan dengan mengubah tahap prestasi dari 3 mode berbeza iaitu Eco, Seimbang dan Tinggi. Walau bagaimanapun, saya rasakan dengan mengubah tetapan ke tahap prestasi lain langsung tidak memberikan sebarang perbezaan pada prestasi atau kelajuan gaming. Terasa prestasi sama saja pada semua mode. Melalui Game Space juga, anda boleh mengaktifkan ciri pengecasan bypass untuk menggunakan tenaga secara terus dari blok pengecas. Bagusnya ciri ni kan, ia dapat menjaga kesihatan bateri jika anda selalu main game dalam jangka yang panjang sambil mencucuk pengecas. Seperti yang dikata awal tadi, telefon Nubia ni diperkasa chip Unisoc T820. Pemproses 6nm ni menggabungkan satu teras Cortex A76 2.7 GHz, 3 teras Cortex A76 2.3 GHz dan 4 teras Cortex A55 2.1 GHz. Chip ni digandingkan dengan RAM 8GB dan storan 256GB. Kalau nak RAM lagi besar, RAM boleh diperluas sehingga 18GB dengan adanya RAM ayah. Apa yang saya boleh kata, Nubia Neo 5G ni tawarkan pengalaman gaming yang sangat baik dan mungkin paling berkuasa dalam kelas dia. Pelbagai game boleh dijalankan dengan lancar dengan tetapan grafik ditetapkan sama ada tinggi atau medium. Tapi jangan jangkakan semua game yang berat boleh dimainkan dengan tetapan tertinggi. Untuk lihat sejauh mana prestasinya, saya cuba main beberapa game yang popular. Pertama sekali, saya cuba main Call of Duty Mobile. Game boleh dimain dengan sangat lancar tanpa sebarang sekat-sekat. Kualiti grafik ditetapkan pada medium di mana grafik paling tinggi yang disokong untuk telefon ni. Tapi kualiti grafik medium pun sudah cukup bagus untuk anda bermain dan nampak musuh dengan jelas. Call of Duty Mobile 4/5 bintang boleh dimain. Okey, yang kedua Asphalt 9. Dengan grafik disiapkan kepada high quality, Nubia Neo 5G ni memang tak ada masalah untuk nak jalankannya. Di samping ia memberi amaran bahawa kualiti tinggi boleh menyebabkan game mungkin crash. Setakat saya gunakannya kan, tak ada sekali pun permainan crash. Tapi walaupun lancar, grafik masih nampak kotak pixel ketika bermain. Asphalt 9 4.5/5 bintang boleh dimain. Seterusnya Mobile Legends. Nubia Neo 5G ni boleh mainkannya dengan sangat lancar walaupun ada banyak aksi yang sedang berlaku dalam bingkai. Bila saya hidupkan segala tetapan yang ada, telefon ni tak mengalami sebarang kelanggahan termasuk jika kualiti grafik ditetapkan pada Ultra. Jadi Mobile Legends bukan sesuatu yang susah untuk telefon ni. Mobile Legends 5/5 bintang boleh dimain. Beralih kepada game berat macam Genshin Impact, Nubia Neo 5G ni masih boleh tapau. Tapi kalau main dengan tetapan medium lah. Grafik masih nampak cantik dan game masih lancar dengan anti-aliasing on. Kalau grafik ditetapkan pada paling high, baru game rasa tersekat-sekat sikit. Tapi masih boleh main. Genshin Impact 3/5 bintang boleh dimain. Untuk game Battle Royale macam PUBG pula, sejurus mulakan game, tetapannya diletakkan pada kualiti HD secara default dengan anti-aliasing dimatikan. Kualiti grafik masih lancar bila main. Tapi kan, permainan terasa lagi perlahan apabila anti-aliasing dihidupkan pada 2x. Jadi kalau nak lancar, anda kena matikan anti-aliasing. PUBG Mobile 3.5/5 bintang boleh dimain. Main game Car X Street memang bukan satu masalah untuk Nubia Neo 5G ni.
Walaupun dah set semua tetapan pada paling maksimum pun telefon ni masih mampu jalankannya. Tapi tidak serancam manalah, kadang-kadang game akan tersangkut-sangkut sikit. Tapi kalau turunkan kualiti grafik pada 4, texture quality pada 1 dengan motion blur off, baru game lebih lancar. Tapi kan untuk game ni macam kurang shock sikit sebab dia punya lancar tu macam tak berapa konsisten, kejap-kejap akan sangkut. CarX Street 3.5/5 bintang boleh dimain. Kalau nak tahu macam mana prestasi telefon ni bila main game Undawn, garanti anda akan terkejut. Permainan bergerak dengan sangat lancar walaupun main dengan menggunakan frame rate pada ultra high dan kualiti grafik tertinggi. Tapi perlu tahu, maksimum kualiti grafik yang disokong telefon Nubia Neo 5G ni sampai smooth je. Lepas tu, setting untuk anti-aliasing dan high resolution turut tak disokong. Undawn 4.5/5 bintang boleh dimain. Untuk game Honkai Star Rail, main dengan tetapan pada medium dengan 30 FPS memang tak ada sangkut-sangkut langsung. Lancar je game gerak. Dan yang penting, grafik masih cantik. Tapi itu hal yang saya cadangkan lah. Sebab kalau main dengan tetapan pada high 60 FPS, game akan perlahan dan kejap-kejap akan tersekat. Honkai Star Rail 4/5 bintang boleh dimain. Saya tu kepada yang minat untuk melihat pendaras, di sini saya akan kongsikan hasil ujiannya di Geekbench 6 dan 3D Mark. Di Geekbench 6, Nubia Neo 5G ni mencatatkan markah 890 untuk teras tunggal dan 2395 untuk pelbagai teras. Tidak jauh beza dengan markah yang diperoleh chip terbaru Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Untuk ujian yang dilakukan dekat 3D Mark, Nubia Neo 5G meraih markah sebanyak 567 untuk ujian Wildlife dan 2029 untuk Wildlife Extreme. Di samping itu, chip Unisoc T820 ini menyokong rangkaian 5G. Sewaktu gaming atau melakukan kerja berat kan, panel belakang Nubia Neo 5G ni akan terasa suam sikit. Tapi taklah terlalu panas sehingga tak boleh pegang atau mengganggu prestasi. Mungkin sebab Nubia Neo 5G ni dilengkapi sistem pelesapan haba berbilang lapisan di papan utama dan bahagian bateri. Bercakap pasal bateri, memberi tenaga pada telefon ini adalah bateri berkapasiti 4500 mAh dengan pengecasan 22.5 watt. Tak lengkaplah sebuah telefon gaming tanpa skrin yang laju, betul tak? Jadi Nubia Neo 5G ni dimuatkan dengan skrin 120Hz. Dia tawarkan pengalaman gaming yang sangat lancar serta pengalaman men-scroll laman web yang sedap mata memandang. Kelajuan skrin boleh ditetapkan untuk berubah secara automatik antara 60Hz hingga 120Hz. Jikalau nak kenal pasti kadar penyegaran skrin yang digunakan, anda boleh jenguk di bahagian bar notifikasi di atas skrin. Paparannya menggunakan panel IPS LCD seluas 6.6 inci pada resolusi HD penuh. Menggunakan telefon ni di bawah matahari kan, tak memberikan sebarang masalah dan kandungan masih boleh dilihat dengan jelas. Walau bagaimanapun, satu perkara yang agak mengecewakan dan membuatkan Nubia Neo 5G ni nampak seperti telefon murah adalah dagu skrinnya yang agak tebal berbanding sisi lain. Lepas tu, ia masih menggunakan takuk U di atas skrin menempatkan kamera selfie. Lagi perkara yang mengecewakan pada Nubia Neo 5G ni adalah pada sistem audio dia. Ia hanya menggunakan sistem audio mono. Walaupun kualiti cukup memuaskan, tapi agak kurang shock bila main game. Untuk supercharger, ada beberapa sesi pengecas akan diaktifkan. Tapi sekurang-kurangnya ia ada port jack audio 3.5mm untuk sambungan audio secara berwayar yang penting untuk gaming. Menangkap gambar mungkin bukan benda utama yang anda mahukan untuk telefon ni. Walau bagaimanapun, ia berikan hasil yang cukup. Menangkap gambar adalah dari dua modul kamera yang memuatkan kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Hasil gambar yang ditangkapkan menggunakan kamera ni cukup memuaskan. Gambar nampak jelas dan tajam. Tapi warna yang dihasilkan tak konsisten. Kadang-kadang warna nampak cantik dan kadang-kadang nampak pudar. Bagi memberi bayangan bagaimana hasil gambar menggunakan kamera ni, di sini saya akan sertakan sampel gambar yang diambil dari kamera Nubia Neo 5G. Secara kesimpulan, Nubia Neo 5G menyampaikan perkara seperti apa yang ia diiklankan, iaitu sebuah telefon gaming. Dengan pada paras harga bawah RM1,000, ia antara telefon kelas pertengahan paling berkuasa yang anda boleh dapat yang mampu untuk menjalankan kebanyakan game dengan lancar. Meskipun begitu, sudah tentu ada beberapa perkara yang perlu dikompromi untuk mencapai tanda harga ni. Antaranya, ia menggunakan skrin IPS LCD, tak ada sistem audio stereo dan kapasiti bateri yang lebih kecil dari pesaingnya yang kebanyakan 5000 mAh.
Nubia Neo 5G ni juga membuktikan chip terbaru Unisoc adalah sebuah chip yang tawar prestasi tinggi pada harga yang sangat mempemilik. Dalam kategori ni kan, Nubia Neo 5G boleh dilihat bersaing rapat dengan model macam Infinix Note 30 Pro sebab ia dijual dengan harga yang sama RM899. Tapi Infinix mempunyai kelebihan di bahagian skrin dan sistem pengimejan kerana menggunakan panel AMOLED 120Hz dan kamera 108MP. Tapi untuk prestasi, Nubia Neo 5G jauh mendahului Infinix Note 30 Pro yang menggunakan chip Helio G99. Pesaing lain adalah iQOO Z7X yang berharga RM999. Telefon gaming ini diperkasa chip Snapdragon 695 5G. Bahagian skrinnya tidak jauh beza dengan Nubia Neo 5G dengan menggunakan skrin LCD berukuran 6.64 inci HD penuh 120Hz. Tapi iQOO Z7X sokong pengecasan pantas yang lebih laju pada 80W dan bateri lebih besar pada 6000 mAh. Jika nak dibandingkan dengan dua telefon tadi, Nubia Neo 5G ternyata jelas lebih berkuasa dari segi prestasi gaming walaupun kekurangan pada beberapa bahagian. Lagipun Nubia Neo 5G dipasarkan sebagai telefon gaming dengan harga sangat mempemilik di mana ia sememangnya cemerlang dan mampu menjalankan pelbagai game dengan sangat lancar. Jadi kalau anda mahukan sebuah telefon yang fokus untuk gaming, ia adalah pilihan terbaik yang anda boleh dapat pada harga bawah RM1000. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya dalam video ini. Kalau anda sukakan review Nubia Neo 5G ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Seorang Cincang BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Jumpa lagi anda video akan datang. Bye!